Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula modulus dan hujah dalam nombor kompleks, iaitu modulus dan juga principal argument. Okey. So, sekarang ni kita akan pertimbangkan suatu gambar rajah argan. Cuma saya tak terangkan dekat sini lah ya. So, kamu boleh rujuk kepada mana-mana rujukan gambar rajah argan. Basically, dalam gambar rajah argan tu, kita diberi suatu titik. Katakan titik P. Katakan P tu A, B ya. So, yang akan mewakili suatu nombor kompleks Z sama dengan A tambah BI. So, yang ni ya. So, jadi dalam kes ini kita ada dua benda penting, iaitu apakah modulus dia? Modulus dia adalah ini, modulus Z ini sama dengan square root of A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So, kita perhatikan nilai A dan nilai B tersebut datangnya dari mana? Datangnya daripada sini, nampak tak? Kalau titik ini AB, maka itulah nilai dia, ya. AB tu XY lah ya. Dan ini pun sama juga. Kalau kita diberi ini pun XY. So, macam tu. Boleh? So, yang ni ya. So, jadi kita perhatikan ini adalah modulus dia. Dan kalau kita perhatikan betul-betul, modulus ini juga sebenarnya dia adalah jarak. Dan ini adalah rumus jarak sebenarnya. Ya. Ini adalah jarak. So, jadi kita juga akan perhatikan bahawa modulus yang kita cari dekat sini sebenarnya juga merupakan nilai R pada pola. Nanti kita lihat ya, pola tu macam mana ya. Cuma kena ingat ya, dalam pola, dia ada rumus dia. Saya tunjuk sikit lah. Ini pola. Ini dia. Bentuk kutub. Bentuk kutub pola bagi nombor kompleks. So, kita bila nak dalam pola, kita ada rumus ini sebenarnya. Ya. Rumus ini Z sama dengan R cos theta tambah I sin theta. Ya. Dan R ini yang saya masukkan. R ini dia merujuk kepada yang ini. Dia merujuk kepada modulus yang kita cari. Ya. So, ini. Yang kedua adalah hujah dia. Ya. Hujah dia mainly sebenarnya dia nak tahu sudut. Ya, dia nak tahu sudut dia. Okey. Jadi, bila nak cari sudut, senang saja kita nak cari yang ini, tangent B per A. Ya, tangent B per A. Nilai A dan nilai B kita dah tahu dah. Sama ada kita lihat daripada koordinat yang diberi ataupun kita lihat kepada Z yang diberi. Kita masuk sahaja. Okey. So, dan theta ini diukur dari paksi X. Lihat dekat sini. Theta ni, dia selang theta ini, maksud dia boleh dari pi hingga, negatif pi hingga pi. Maksud dia, theta ini, selang dia adalah dari negatif 180 sehingga 180. Negatif 180 sehingga 180. So, maksud dia, kalau kita lihat dekat sini, maknanya, bila kita nak pusingkan sudut itu, nak cari sudut itu, dia boleh macam mana? Dia boleh lawan arah jam, ya, dan dia boleh ukur ikut bawah. Ikut atas boleh, ikut bawah boleh. Nampak? Ya? So, kalau kamu ingat lagi dalam vektor, so, kita dah bincang benda ni panjang lebar kan? So, macam mana kita nak ukur sudut tersebut? Boleh ikut atas, boleh ikut bawah. Dia depends pada selang tu. Selang ini membolehkan kita mengukur ikut atas dan juga ikut bawah. Tetapi kena ingat, kita tertakluk kepada poin yang diberi. Kita kena lihat juga poin ini. Ya, kita kena lihat juga poin ini. Poin ini berada pada selang, pada sukuan mana? Which quadrant? Ini sangat penting. Okey, so daripada poin ini kita boleh menentukan poin itu berada pada kuadran yang mana, dan baru kita decide kita boleh pusing ikut mana. Kita boleh pusing ikut atas ke ataupun ikut bawah. Boleh? Ini yang saya maksudkan dengan dia boleh lawan arah jam, dia boleh ikut arah jam. Okey, nanti kita tengok contoh. Baik.
ini adalah satu benda yang kita kena tahu, iaitu modulus aka R, dan juga hujah iaitu sudut. Boleh? So nanti kita akan lihat semula ya, bila kita nak cari sudut theta ni, kita kena cari apa dulu? Apa-apa hal pun kita kena cari beta. Beta tu adalah apa? Beta tu adalah sudut rujukan. Boleh? Okey. Now, ini adalah bentuk kutub ataupun bentuk pola bagi nombor kompleks. Kita hanya perlu gantikan A dengan B itu dengan R cos theta dan juga R sin theta ke dalam Z sama dengan A plus BI. Jadi, from here, kita akan dapat rumusan dia sebagai inilah. Okey. So, ini adalah basic lah ya. Ini adalah bentuk nombor kompleks yang basic kan. Kita hanya gantikan saja yang ini. Di mana R ini kena alert ya. Ini adalah kita punya ini. Kita punya hujah kita. Yang ni lah. Yang ni. Nilai R tu ya. Okey. So, sekarang ni kita tengok contoh. Kita ada 1, 2, 3, 4 contoh yang berbeza. Kita akan lihat satu persatu. Apa soalan dia? Tentukan modulus dan hujah. Ini modulus okey ya. Nak cari ini. Hujah ni apa? Nak cari theta. Seterusnya, nyatakan nombor kompleks tersebut dalam bentuk kutub. Okey, bentuk kutub tu apa? Ini bentuk kutub. Jadi, kalau kita perhatikan bentuk kutub ini, apa info yang kita perlu ada? Yang ini, apakah info yang perlu kita ada? Yang pertama sekali, kita kena tahu apakah R. Betul? R ni kita dapat dari mana? Dapat daripada modulus. Ya? Macam ni. Okey, lepas tu kita kena tahu apakah theta. Theta ni dapat dari mana? Dapat daripada hujah. Yang ini. So, as long as kita dapat settlekan modulus dan hujah, maka nombor kompleks dalam bentuk kutub tak ada masalah apa-apa. Kita hanya plug in saja. Nampak? Okey. Now, kita start. Kita ambil contoh nombor 1. Z sama dengan set 3 I. Okey. First thing first. Di mana ini, point kat sini, kita dah nampak kan? Where's the point? Point tu adalah point P tu. So, dia adalah set 3 1, betul tak? 1, betul tak? Okey? So, ini berada pada kuadran yang mana? Set 3, 1, dia berada pada sukuan berapa? Sukuan yang pertama. Ini penting ya. Sebab kita akan tengok. Kita nak tarik, nak ukur theta nanti sama ada nak ikut atas ke ataupun nak ikut bawah. Yang mana sesuai. Boleh? So, sekarang ni kita tahu dia pada sukuan 1. Now, kita work out nak mencari apa? Nak mencari hujah dan juga nak mencari theta kita. Nak mencari modulus dan juga nak mencari hujah kita. Baik. Ini mudah saja. Kita tahu yang ini. Right? Modulus dia adalah kita ambil sahaja set 3 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2, kita dapat 2. Ini senang, bukan? Alright. Hujah pula, ini terus bagi jawapan 30. Macam mana tahu 30 ni? Baik, dekat sini dia. Nampak tak? Mula-mula kita kena identify, saya besarkan sikit ni. Kena identify point tersebut pada sukuan mana. Boleh? Dia berada pada sukuan 1. Okey, so kita letak dulu. Kita punya theta, selang theta kita berapa? Negatif 180 hingga 180. Betul? Kita boleh pusing maksimum ini je. Ya, ini saja maksimum yang kita boleh pusing. Baik. Sekarang ni, bila kita dah dapat ini, sebelum kita nak dapatkan theta tu, kita kena cari beta dulu. Beta tu adalah sudut rujukan. Clear? Boleh? So, sekarang ni, cuba lihat yang ini. Kita dapat yang ini. Ingat tak yang ni macam mana? Tangent theta ni adalah macam ni kan? Tangent theta. Buat kat sini ya. Tangent theta ni adalah Y per X. Ataupun dalam hal kita ni, kita adalah B per A. Betul? So, jadi kita isilah. So,
kita boleh isi B kita mana. Cuba tengok point kita. Ini adalah X, ini adalah Y, betul? So, Y adalah 1, X adalah set 3. Kita masukkan. Bila kita masukkan, finally kita akan dapat tangent theta sama dengan 1 per set 3. Setuju? Yang ini? Boleh? So, kita nak cari theta, betul kan? Tapi sebelum nak cari theta tu, kena cari beta dulu. So, sudut rujukan. Maka kita pun buat beta adalah macam ni. Ingat semula ya macam mana nak buat ni. Macam ni. Boleh? So, kita bila nak cari beta ini, kita kena considerkan the positive part. Kalau katakan ada negatif kat sini, yang ni contoh ya. Kalau ini negatif, untuk cari beta, ini kita akan ambil yang positif saja. So, bila kita cari beta kat sini, kita dapat nilai beta itu adalah 30. Apa maksud dia? Maksud dia, beta tu adalah yang ini. Beta tu adalah 30. Okey, bila dah dapat beta 30, baru kita nak cari apakah theta. So, bila nak cari theta, oleh sebab dia ada boleh positif dan boleh negatif. Bermaksud dia membolehkan kita either nak pusing ikut sini ataupun pusing ikut sini. Macam tu. Dia membolehkan kita buat macam tu. Tetapi kita hanya boleh pusing ikut atas sahaja. Nampak? Sini sahaja. Ya? Sebab kita tak boleh pusing ikut bawah sebab nampak tak? Kita ada kekangan, dia hanya boleh maksimum negatif 180 sahaja. Maksud dia kalau nak pusing ke bawah, boleh pusing. Tapi kita pusing, kita akan stop sampai sini je. Jam. Kita tak boleh teruskan. So, oleh sebab itu, pusingan ke arah bawah ni, ikut arah jam ni, tak boleh. Yang boleh hanya satu bahagian saja. Ikut sini saja. Nampak? Oleh sebab itu, theta kita akan follow nilai beta kita. Boleh? Sebab itulah theta kita pun 30 darjah juga. Do you clear? Boleh tak macam tu? Sebab itu kita dapat ini sama ya. Therefore, hujah kita dapat 30. Kecilkan sikit. Clear? Boleh? So, now kita dah dapat apakah modulus dan apakah hujah kita. Dan kita dalam bentuk kutub, tak ada masalah. Kita masukkan nilai sahaja. Ini adalah rumus dia sekejap. Ya, ini adalah rumus R cos theta tambah I sin theta, plug in sahaja. Ya, ini gantikan nilai, ini gantikan nilai, ini gantikan nilai. Alright. So, settle bentuk kutub. Okey, settle contoh yang pertama. Okey. Kita lihat pula contoh kedua. Yang ini 1 tolak set 3i. Okey, benda nombor 1 yang nak tanya. Dekat kuadran mana? Ini titik ni dekat mana ni? So, kita lihat dekat sini. Point tu adalah 1 negatif set 3. Correct? Betul? Ini kat mana ni? Ini sukuan mana ni? Ya, ini sukuan kuadran mana? Kuadran 4. Setuju? Ya, dia berada pada kuadran 4. Jadi, kalau macam tu, okey, kita dah tahu dah. Kita cari hujah dulu. Ini diagram dia ya. Hujah pula. Cari modulus dulu. Modulus kita adalah ini ya, modulus Z. Kita kira macam biasalah yang ni. Ini tak ada isu. Ini biasa kita clear. Kita dapat 2. Hujah kita merupakan argument kita untuk Z tu, dan kita kena cari theta. Bila nak cari theta, seperti biasa, ini dia. Ini dia. Sangat sikit. So, tengok tangent theta kita. So, ingat ya, tangent theta kita adalah sama dengan Y per X kan? So, tengok ni, mana Y? Ini adalah Y ya. Negatif 3, negatif set 3 per 1. Yang ni. Ini kenapa macam ni? Ini patutnya tangent theta ada negatif
Sini ada tanda negatif. Negatif 3/1. Setuju? Ataupun ini kita dapat macam ni. Ini kalau saya betulkan, kita dapat macam ni ya. Tangent theta kita akan dapat negatif sec 3. Clear? Per 1 lah. Ya, per 1 lah. So, maknanya theta kita akan dapat ni negatif sec 3. Setuju? Boleh? Boleh tak macam ni? Okey. Now, sekarang kita nak cari beta. Kejap. Mula-mula kita jangan cari beta dulu. Kita jangan cari theta dulu. Kena cari beta. Ya? Ini statement kita daripada soalan. Now, kita akan cari beta. Kena cari beta terlebih dahulu. Okey, kena cari beta terlebih dahulu. Jadi, bila nak cari beta, kita akan buat macam ni kan? Sini. Kita tak boleh pertimbangkan apa-apa nilai negatif dekat sini. Maka kita hanya perlu ambil ini sahaja. Boleh? Okey? So, jadi, bila kita tekan kalkulator nilai ini, kita akan dapati nilai beta ini adalah 60. Ini adalah 60. So, jadi 60 tu kat mana? 60 tu adalah dekat sini. Nampak? Ingat ya, beta ini dia diukur pada paksi X. Ya, diukur pada paksi X. Dan beta hanya titik sudut rujukan sahaja. Yang kita nak cari adalah theta, bukan beta. Beta tu sudut rujukan. So ini ini adalah beta kita, sudut rujukan. Now, bila kita nak cari theta, baru kita tanya nak pusing ikut arah mana. Yang kita pusingkan tu merupakan jawapan kita. Nampak tak? Okey, boleh tak kita pusing ikut atas? Tak boleh, sebab kita ada kekangan. Kalau kita cuba juga pusing ikut atas, kita stuck dekat sini. Tak boleh sambung dah. Tak boleh nak teruskan sampai ke sini. So, maknanya ikut atas tak boleh. Ikut bawah boleh. Ya? So, bila kita pusing ikut bawah sampai sini, maka kita dapati theta kita adalah negatif 60. Sebab kita ukur ke bawah. Boleh? Beta ni tak ada pengaruh ya. Jangan letak apa-apa positif negatif ya. Ini hanya titik rujukan saja. Kita nak tahu sudut tu berapa je. Tapi yang theta yang kita nak pusingkan tu, itu baru ada. Kalau ikut atas, dia positif. Kalau ikut bawah, dia ada negatif kat luar tu. Boleh? So, dekat sini, mungkin kena baiki sikit. Ini katakan, let's say this part kena be beta, katakan. Beta. Kalau macam itu, contoh tadi, sekejap. Mungkin lebih sesuai kita buat ini, apa ni? Ini beta lah kot. Ini kan? Ini beta. Sebab kita kena cari beta dulu. Beta sudut rujukan. Theta tu cerita lain. Itu kita nak cari jawapan kita. Okey. Yang ini beta kita, maka theta kita adalah negatif 60. Boleh? Maka therefore kita punya hujah kita adalah minus 60 degree or minus pi over 3. So, since kita dah dapat jawapan untuk modulus dan juga untuk hujah, maka bentuk kutub kita just plug and play sahaja. Ya, kita plug in dan kita dapat jawapan. Alright? So, settle yang itu. Contoh yang ketiga, sama juga. Dia berkongsi idea yang sama. So, nombor 1, the position. Which quadrant? Agak-agaknya ini dekat kuadran mana ni? Negatif 2, 2. Negatif 2, 2. Dia ke kiri 2, ke atas 2. So, kuadran ke 2. Ya, ini akan berada pada kuadran kedua. Setuju? Alright. Ini dia rajah dia ya. Ini dia adalah rajah dia. Now, untuk dapatkan modulus, tak ada. Ini tak ada masalah. Korang buat je lah ya. Ini mudah saja, rumus saja. Untuk hujah, jawapannya adalah 135. Macam mana dapat 135? Okey, again kita akan menggunakan kaedah yang sama. Dekat sini
Boleh? So kita akan dapati yang kalau macam tu, ini bukan ni lah, ini bukan theta, ini adalah beta. Ya, beta kita lah ya. Kita kena cari sukuan dulu. Bukan, kena cari sudut rujukan dulu. Boleh? So sekarang ni maknanya dekat sini tangent kita ni sepatutnya kita dapat ni lah kan. Tangent theta. Ini patutnya kita dapat -1, correct? Betul? Maka kita cari sudut rujukan dulu, iaitu beta sama dengan ni lah. -1, tekan kalkulator, kita akan dapati beta kita adalah 45. Ingat, beta kita is not the answer. Belum tentu lagi kita punya theta kita tu adalah 45. Ini hanya sudut rujukan pada second quadrant. So, please have a look. Pada second quadrant, beta kita 45. But this is not the answer. Answer dia adalah bila kita pusing kan tu. Alright? So, bila kita nak pusing dapatkan jawapan, kita ada dua, sama ada kita nak ikut atas ataupun ikut bawah. Ikut bawah kita tak boleh, sebab kalau ikut bawah sebenarnya pusing ikut bawah dibolehkan, tetapi kita sangkut. Kita pusing ke bawah, sampai sini je kita boleh pergi, tak dapat lepas. So ikut bawah tak boleh, kena ikut atas lah. Ikut atas, kita ukur kat sini lah. So inilah theta yang kita cari. Boleh? So 180 tolak 45, kita dapat 135. Setuju? Okey, so ini adalah kita punya theta, ataupun dalam bentuk radian kita dapat 3 pi per 4. Ya, ini bentuk radian, ini bentuk degree. So jadi bila dah dapat dua-dua ini, maka cerita kita bertambah senang. Kalau kita diminta dalam bentuk kutub, tak ada masalah. Ini adalah jawapan dia. Boleh? Okey. Contoh terakhir. Ini z -1 minus I, iaitu -1 minus 1. Dia punya koordinat dia. So dia akan berada pada kuadran yang ketiga. Alright. So jadi modulus seperti biasa kita tak payah bincang lah ya. Ini okey. Kita punya hujah kita -135. Betul ke? Kita kena check. Tengok apa cerita. So tangent kita adalah sebenarnya our tangent theta kita adalah y per x ya. Kita dapat -1 minus 1 iaitu 1. Right? Maka kita punya sudut rujukan, let's say beta adalah tangent 1. Cari dulu. Maka beta kita adalah 45 degree pada sukuan ketiga. So, tengok sukuan ketiga kat sini, 45 degree. Kita kena ukur daripada pasti X. This is 45 degree. Our beta. But not necessarily be our answers yet. Kita tak tahu. Then baru kita pusing. Kita nak pusing ikut atas, boleh. Ikut bawah, boleh. Tapi ikut atas, kita ada masalah. Tak sampai. Ya, kita tak sampai. Sebab kita restrict kepada 180 dengan minus 180 kan. Lebih tak boleh. So jadi oleh sebab ikut atas tak boleh, maka ikut bawah lah. Ya, yang okey. So kalau kita pusing ikut bawah, jangan lupa sudut itu sentiasa akan ada negatif. So jadi sudut ini adalah 180 tolak 45, kita dapat 135, tapi kita kena letak negatif. Sebab kita ukur ikut bawah. Boleh? Sebab itulah kita dapat jawapan kita -135. Okay guys. So yang ini samalah bentuk kutub, tak ada masalah. Kita masukkan saja nilai dan kita dapat jawapan. Okay. So saya rasa sampai sini dulu teaching video untuk topik ini. Kita akan sambung pada teaching video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.